Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang dipilih oleh kami adalah tajuk beradab dengan ibu bapa. Jadi sebagai pengenalan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi bagi orang tua iaitu emak dan ayah. Keibubapaan yang berkaitan dengan ibu bapa, dengan adanya ilmu ini mereka tidak akan meraba-raba dalam kesamaran. Menurut WordPress, setiap individu yang mempunyai anak akan dipanggil sebagai ibu bapa kepada anak tersebut. Suami isteri yang bakal melahirkan anak juga akan dipanggil ibu bapa setelah lahirnya zuriat yang dikandungnya itu. Perkataan ibu bapa ini begitu sinonim di dalam sesebuah institusi keluarga. Saat menjadi seorang ibu bapa adalah sesuatu yang sangat bahagia bagi setiap pasangan suami isteri. Justru sebagai seorang ibu bapa perlulah tahu konsep-konsep ibu bapa mengikut kategori agar dapat lebih memahami dalam menjalankan peranan sebagai ibu. Apakah kepentingan beradab dengan ibu bapa? Antara kepentingan dalam untuk beradab dengan ibu bapa adalah untuk melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga untuk membina kewibawaan diri. Kita juga boleh menjadi contoh teladan kepada orang lain jika kita beradab dengan ibu bapa, dan ia juga boleh mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Seterusnya, apakah keburukan-keburukan jika kita tidak beradab dengan ibu bapa? Jika kita tidak beradab dengan ibu bapa, jiwa kita menjadi tidak tenang. Ilmu yang kita perolehi tidak mempunyai keberkatan. Hidup kita juga tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak beradab dengan ibu bapa, dan kita juga akan dibenci oleh masyarakat kerana kita akan dipandang serong jika kita tidak beradab dengan ibu bapa. Selain itu, kita juga harus mengetahui kaedah-kaedah untuk beradab dengan ibu bapa. Antara cara untuk beradab dengan ibu bapa adalah dengan merendah diri dan sentiasa menghormati mereka. Seterusnya, berbuat baik kepada rakan-rakan ibu bapa kita. Kita juga harus taat perintah mereka selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak dan hukum agama Islam. Kita juga haruslah sentiasa berbakti kepada mereka pada bila-bila masa untuk membalas jasa-jasa mereka yang telah menjaga kita daripada kecil lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah dalil dalam Islam. Dalil yang pertama ialah ibu bapa, yakni orang tua, merupakan pintu tengah syurga. Maka letakkanlah pintu itu atau jagalah ia. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu bersekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Untuk hadis yang terakhir, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada ia semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekat sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking menyedegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Seterusnya ialah berita. Berita yang pertama, doa ibu bapa wahana berkesan untuk pribadi anak. Berita ini menceritakan tentang betapa berkesannya membentuk pribadi anak jikalau mereka didoai oleh ibu bapa mereka. Berita yang seterusnya, anak derhaka semakin ramai. Berita ini menceritakan tentang betapa ramainya anak derhaka di negara kita. Salah satu perbuatan keji mereka ialah mereka membiarkan ibu bapa hidup-hidup di pusat penjagaan orang tua. Seterusnya ialah berita budaya biadab resapi anak muda. Berita ini menceritakan tentang budaya biadab anak muda terhadap ibu bapa mereka. Yang seterusnya ialah tanggungjawab anak jaga ibu bapa. Berita ini menceritakan tanggungjawab seorang ibu atau bapa untuk menjaga anak-anak mereka.